Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi kuliah pengajian kita 40 hadis kemuliaan kota Mekah. Dan kita dah sampai pada hadis yang ketujuh. Tajuknya Mekah, kota yang tidak akan diserang. Sekali lagi, Mekah, kota yang tidak akan diserang. Mekah ialah bumi yang penuh dengan keberkatan. Ia telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sehingga ia tidak akan diserang oleh musuh Islam dan orang yang zalim. Hadisnya berbunyi, Anil Harith bin Malik bin Al-Barsa qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawma fathi Makkah yaqulu la tughza hadhihi ba'da al-yawm ila yaumil qiyamah. Artinya, daripada Al-Haris bin Malik bin Al-Barsa, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari pembukaan Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, negeri Mekah ini tidak akan diserang sesudah hari ini sehingga hari kiamat. Riwayat At-Tirmidzi. Baik, apakah huraiannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan kota Mekah telah memberi jaminan bahawa Mekah ialah kota yang tidak akan diserang musuh Islam hingga hari kiamat. Sejarah juga telah membuktikan hingga hari ini kota Mekah tidak akan diserang secara besar-besaran oleh pihak musuh Islam. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, inilah kelebihan kota Mekah. Ya, Nabi memberi jaminan mulai daripada hari ini, iaitu ketika hari pembukaan kota Mekah sampailah hari kiamat, kota Mekah tidak akan diserang oleh musuh Islam. Imam As-Suyuti menjelaskan maksud lafaz tidak diserang dalam hadis ini memberi makna ia tidak akan diserang oleh orang kafir, sebagaimana berlakunya serangan tentera Abraha sebelum kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam ke atas kota Mekah telah dipatahkan dan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kita dah tahu cerita dia, ya. Masa tahun kelahiran Nabi tu, sebelum tu, ya, berlakunya serangan tentera bergajah ataupun tentera Abraha, sebab nama dia punya panglima perang dia tu, ya, ketua angkatan perang dia tu Abraha, ya, daripada negara Yaman, yang mana mereka nak menyerang Mekah dan nak meruntuhkan Kaabah, ya, kerana mereka merasakan tercabar, ya, disebabkan Mekah ni ramai dikunjungi oleh manusia daripada seluruh pelosok dunia. Ya, mereka di Yaman tu pun ada juga kuil yang besar, tetapi tak ramai. Jadi industri pelancongannya tak sehebat Mekah. Mereka rasa tercabar, rasa dengki, ya, mereka nak runtuhkan Kaabah. Tetapi serangan itu telah pun dipatahkan, digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menghantar burung, burung layang-layang, ataupun yang disebut Tayran Ababil, dalam surah Al-Fil tu, burung ababil, kan. Tapi sebenarnya ababil tu maksudnya burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak, ya. Ada ahli tafsir mengatakan burung kecil-kecil je, burung layang-layang macam itulah, yang membawa 3 ketul batu yang diambil daripada neraka, neraka apa tu, tarmihim bihijaratin min sijil, daripada neraka sijil. Mereka melemparkan batu-batu ke arah tentera bergajah, lalu faja'alahum ka'asfin ma'kul, menjadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, maknanya mati bergelimpangan. Baik, pergerakan kemasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah setelah perjanjian Hudaibiyah dimeterai juga membuktikan kebenarannya.
Hal ini dapat dilihat dalam satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijrah. Unta baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu bergerak meneruskan perjalanan. Peristiwa ini disebut dalam Sahih Al-Bukhari dengan hadis yang panjang seperti berikut. Anil Miswar bin Makhramah wa Marwan qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hatta idza kanu bi ba'd at-tariq qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Khalid ibn al-Walid bil ghamim fi khailin li Quraish tali'atun fakhudhu dhat al-yamin فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش فانطلق بركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت الحديث. Artinya daripada Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan radhiyallahu anhu, kedua-dua mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika perjanjian damai Al-Hudaybiyah hingga orang Islam sampai di satu jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa. Sesungguhnya Khalid bin Al-Walid berada di Al-Ghamim bersama pasukan pengintip. Maka kamu semua ambillah jalan ke kanan. Demi Allah, Khalid bin Walid tidak mengetahui kedudukan kaum muslimin sehingga dia dikejutkan dengan debu-debu hitam pasukan kaum muslimin. Dia pun kembali ke Mekah memberikan peringatan kepada kaum Quraisy. Kemudian Nabi SAW meneruskan perjalanan hingga baginda tiba di Athaniyah, tempat baginda turun. Kenderaan unta baginda SAW terus berhenti. Seterusnya para sahabat mengucapkan ucapan hal-hal, ucapan yang mengarahkan unta tersebut untuk bergerak supaya kenderaan yakni unta baginda SAW berjalan. Namun unta tersebut tetap tidak mahu berjalan. Kemudian mereka berkata, Al-Qaswa, nama unta Rasulullah SAW, tidak mahu meneruskan perjalanan. Lantas Nabi SAW bersabda, bukanlah kebiasaan bagi unta ini tidak mahu berjalan, akan tetapi Allah menahannya memasuki kota Mekah, sebagaimana tentera bergajah tertahan daripada memasuki kota Mekah. Kemudian baginda SAW meneruskan ucapannya, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah Quraisy meminta satu keadaan kepadaku agar aku mengagungkan satu keadaan, yakni penghormatan kerana Allah, melainkan pasti akan aku penuhi. Kemudian baginda mengherdik unta tersebut dan berdirilah unta itu. Riwayat Al-Bukhari. Peristiwa ini merupakan satu pengajaran yang menunjukkan kepatuhan seluruh makhluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Qaswa terbukti tidak mahu bergerak untuk masuk ke kota Mekah kerana beranggapan rombongan umat Islam ketika itu adalah untuk menyerang kota Mekah. Namun setelah unta ini dipujuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, ia kembali bergerak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok apa pula kelebihan ataupun fadilat ya bertepatan dengan namanya Haraman Amina, iaitu kota haram yang memberikan keamanan. Kota haram Mekah bukan sahaja bumi yang berkat kepada umat Islam dan seluruh manusia, tetapi ia sentiasa dipelihara daripada kejahatan makhluk. Orang yang memasuki tanah Mekah dengan tujuan peperangan dan melakukan huru-hara pasti dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknatnya.
ia merupakan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Hal ini demikian kerana kota ini ialah sebuah kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Itulah tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, huraian dan juga kupasan mengenai ya kota Mekah. Mekah kota yang tidak akan diserang. Siapa pun yang nak menyerang ya kota Mekah akan digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai daripada hari ini, iaitu hari ketika pembukaan kota Mekah sampai hari kiamat. Tak ada siapa yang boleh nak menyerang kota Mekah. Kalau ada pun percubaan-percubaan untuk menyerang kota Mekah, pastinya akan digagalkan, dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan ya, Allah nak menggagalkan setiap serangan itu hanya ya Allah menghantar bala tenteranya yang kecil-kecil aja. Allah nak tunjukkan bahawasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala ya, kalau yang datang itu dengan bala tentera yang hebat, yang dahsyat, namun Allah boleh menggagalkannya hanya dengan ya hanya dengan mudah sahaja. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah berkehendak, cukuplah sekadar Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Maknanya tidak ada masalah. Tidak ada sedikit pun masalah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita mestilah menjadi orang-orang yang menyokong ataupun yang berada di dalam tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala dan tergolong di kalangan orang-orang yang menjaga kesucian dan juga kehormatan kota Mekah. Kita kena sayang kota Mekah, kita kena bela kota Mekah, dan apa pun nak jadi kepada kota Mekah ya, walaupun kita duduk di Malaysia, tetapi kita akan pertahankan kota suci ini insya-Allah. Sekadar itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.